InsyaAllah pada pagi ini kita nak sambung hadis yang terakhir. Hadis yang terakhir di bawah tajuk sabar. Sebelum tu lagi 50 hadis yang ke-50. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Uyainah bin Hisn fanazala 'ala ibn akhihi al-Hur bin Qais wa kana min an-nafar alladhina yudnihim Umar radhiyallahu anhu wa kana al-qurra'u ashab majlis Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu aw shubbanan. فقال أيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به. فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها. عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridai mereka berdua. Kata Abdullah Ibnu Abbas, Uyainah bin Hisn telah tiba di Madinah. Lalu ia singgah menjadi tetamu kepada anak saudaranya, iaitu Hur bin Qais. Jadi Hur bin Qais ini anak saudara Uyainah bin Hisn adalah antara orang yang rapat dengan Sayyidina Umar. Orang yang Sayyidina Umar yudnihim, meletakkan dia di kalangan orang-orang yang rapat dengannya. Qurra, iaitu orang-orang yang mahir Al-Quran di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, adalah merupakan ashab majlis Umar, adalah merupakan ahli-ahli majlis ataupun orang-orang yang sentiasa dijemput di dalam majlis Umar, ataupun orang-orang yang sentiasa berada bersama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, wa musyawarati, dan juga sebagai ahli majlis mesyuarat kerajaan Sayyidina Umar. Sama ada orang itu orang yang kuhulan, yang telah meningkat usia, yang telah tua lah kita kata, ataupun masih muda belia. Lalu berkata Uyainah kepada anak saudaranya, wahai anak saudaraku, engkau mempunyai kedudukan di sisi pemerintah ini, yakni Sayyidina Umar. Oleh itu izinkan kepada saya untuk bertemunya. Minta izin kepada Sayyidina Umar, iaitu minta izin kepadanya untuk saya bertemu dengannya. Fasta'dzil li alaihi, makna buat appointment lah, buat temu janji antara saya dengan dia. Nak jumpa pemerintah tak boleh pergi gitu. Buatlah temu janji saya dengan dia. Lalu Hur bin Qais pun mengatur temu janji antara Uyainah ini dengan Sayyidina Umar. Bila minta izin, fa'adina lahu Umar, maka Sayyidina Umar mengizinkan Uyainah bertemu dengannya. Bila mana Uyainah bin Hisn
masuk menemui Sayyidina Umar, beliau berkata, "Hi ya ibn al-Khattab." Ini bahasa yang kasar lah. Hi ya ibn al-Khattab. Hei anak al-Khattab, demi Allah, engkau tidak memberikan apa-apa ganjaran, wala tahkumu fina bil adl, engkau tidak berikan apa-apa kepada kami. Al-jazm, ganjaran, pemberian dan sebagainya. Dan engkau juga tidak menghukumkan di kalangan kami dengan keadilan. Faghadiba Umar, lalu marahlah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hatta hamma an yuqi'a bih, sehingga hampir-hampir ia memukulnya, mengenakan sesuatu kepadanya. Yuqi' itu makna pukul lah. Hampir-hampir Sayyidina Umar nak bui lah, kalau kita masuk kata hampir-hampir nak bui dah. Lalu jadi nampak daripada sini kita boleh faham bahawa Sayyidina nampak Hur bin Qais ini nampak Sayyidina Umar nak marah, dan dia hampir-hampir nak bui dah. Apa kecek lagu ni lah. Faqala lahu Hur, lalu Hur bin Qais berkata kepada Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mu'minin, wahai Amirul Mu'minin, inna Allah Ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, khudhil afwa, jadilah pemaaf, wa'mur bil 'urf, dan suruhlah ataupun perintahlah supaya orang melakukan perkara ma'ruf, perkara baik, wa'arud 'anil jahilin, dan berpalinglah, pedulikan orang-orang yang jahil itu. Sesungguhnya dia ni jahil. Uyainah bin Hisn, dia ni jahil. Wallah, demi Allah, ma jawazaha Umar hina talaha, demi Allah, Sayyidina Umar tidak menceroboh ataupun tidak melampaui ayat Al-Quran ketika mana Hur bin Qais membacanya. Dan Sayyidina Umar ini terkenal sebagai waqafan inda kitabillah, terkenal sebagai seorang yang akan tunduk. Waqaf ni maknanya bila ada ayat Quran, waqaf ni dia tidak akan langgar ayat Quran, itu makna waqafan. Dia tidak akan langgar kitab Allah Subhanahu wa taala. Nak marah menadah, tapi oleh kerana bila dibaca ayat Quran, maka dia patuh pada ayat Quran sehingga tak jadi marah tu. Ini hadis ni riwayat Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah. Jadi Abdullah yang biasa disebut dengan kunyah Ibnu Abbas. Oleh kerana Abbas dan anak dia Abdullah ini sahabat, maka menjadi tradisilah dia sebut radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meredai mereka berdua. Ini sebagai doa lah. Radhiyallahu anhu kalau seorang, radhiyallahu anhuma itu kalau dua orang. Kalau radhiyallahu anhum itu lebih daripada dua orang, tiga ke atas. Mudah-mudahan Allah meredai mereka berdua. Jadi dalam hadis ni Imam Nawawi susun di bawah tajuk sabar, yang mana Ibnu Abbas cerita. Ibnu Abbas ni seorang sahabat Nabi yang dikenali sebagai tokoh akademik di kalangan sahabat. Ibnu Abbas ni tokoh akademik di kalangan sahabat. Ada beberapa doa, kalau kita baca sejarah dia, ada beberapa hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan kepada beliau supaya beliau ni menjadi orang yang alim dalam bidang agama, khususnya dalam bab fiqh, Abdullah Ibn Abbas ni juga dalam tafsir pun ada juga disebut. Dan dia ni antara orang muda yang cukup berpotensi lah dari segi ilmunya. Dia ni antara muballigh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sebut, dia kata pernah Uyainah bin Hisn pergi ke Madinah dan dia menjadi tetamu kepada anak saudara dia lah Hur bin Qais. Tu. Jadi disebut dalam hadis ini bahawa Hur bin Qais ni salah seorang yang rapat dengan Sayyidina Umar. Sebab dia, kalau kita baca dalam sejarah, Sayyidina Umar ni terkenal lah sebagai seorang sahabat yang mana orang yang duduk dekat dia tu dia susun lalu dah. Orang yang duduk sekitar dia, menteri-menteri kabinet dia lah kita kata, ataupun ahli majlis mesyuarat kerajaan dia,
Dia ambil dari kalangan orang-orang yang cerdik-cerdik. Dan disebutkan dalam hadis ni bahawa qurra ni bukan orang yang pandai baca Quran, mana orang yang mahir tentang ilmu Quran tu. Bukan sekadar pandai baca Quran tu, tidak. Semua pandai baca Quran sahabat ni. Nah, maksud qurra sini makna orang yang mahir Quran, yang alim lah dalam bidang Al-Quran ini. Nabi Sayyidina Umar ambil jadi orang yang duduk sekali dengan dia dalam majlis apa-apa. Dia makna dia memuliakan orang ini. Dan namun ni juga menjadi ahli majlis mesyuarat dia. Dan ni menjadi tempat Sayyidina Umar minta pandangan dalam memerintah. Jadi cerita dia, jadi ni kita nak sebut latar belakang dia. Tak kira lah orang muda, orang tua, kalau potensi dia ambil. Sebab kadang-kadang kalau tua pun, kalau tidak ada potensi, tidak ada, ialah kita kata muda pun kalau ada kelebihan walaupun muda, maka Sayyidina Umar ambil contohnya Hur bin Qais ni, antara tokoh muda yang menjadi perhatian Sayyidina Umar. Dia ambil letak di bawah kita kata jadi ahli majlis mesyuarat dia lah. Jadi pernah dia buat appointment, dia buat temu janji antara Sayyidina Umar dengan Uyainah bin Hisn. Tu. Kerana atas permintaan Uyainah. Jadi Uyainah ni dalam hadis ni digambarkan kasarlah cara dia tu. Bila masuk jumpa Sayyidina Umar, sebut hi ya ibn al-Khattab. Hi ya ibn al-Khattab dengan bahasa kita kan. Hei anak Khattab. Nah, kasar tu kecek dengan bukan menteri besar ni, khalifah. Khalifah ni tinggi lagi daripada Perdana Menteri tu. Khalifah ni ketua negara seluruh. Dia khalifah ni peringkat internasional lah. Khalifah ni bukan peringkat sebuah negara sebenarnya. Itu khalifah tu. Cuma pada waktu tu maknanya tidak menyeluruh lagi, tapi khalifah itulah maksud dia. Pemimpin tertinggi peringkat dunia. Dalam konteks dia punya hierarki pemerintah Islam, khalifah ni cukup tinggi lah. Berakhir, kalau kita khalifah Islam kita ni berakhir di kerajaan Uthmaniyah Turki itu. Dia kata gitu, ya ibn al-Khattab. Hei anak Khattab. Dia kata mu ni tak ui apa-apa kepada rakyat ni. Kecek ya. No, bawa ya bersalah-salah gitulah. Dia kata gitu atas muka. Apakah dia tak kenal Sayyidina Umar ni siapa? Bakal dia tak kenal molek kali Sayyidina Umar. Dia kata atas muka gitu. Dan kamu tidak menghukumkan rakyat kamu ni, yakni kami ni makna rakyat lah, khususnya orang-orang yang berada jauh di pendalaman itu, dengan adil, tidak menghukumkan dengan adil. Bila disebut gitu, marahlah Sayyidina Umar. Marah Sayyidina Umar. Kalau tak betul rakyat je mana tak betul. Tempat mana ni bui kata secara umum gitu, marah Sayyidina Umar. Sehingga digambarkan adalah dia hamma ayyuki'an. Hamma ni kalau bahasa Kelantan, hamma ni bahasa Arab, kalau bahasa Kelantan nak wimna dah. Saya Umar ni hampir-hampir nak wimna. Kalau kita nak makan apa lah dia tu. Merah dah muka Sayyidina Umar tu bila dikatakan begitu. Bila Hur bin Qais tengok gitu, dia berkata, wahai Amirul Mukminin, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman kepada Nabi dia sallallahu alaihi wasallam, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Ambillah sikap sebagai orang yang pemaaf, bertindaklah sebagai orang yang pemaaf. Perintahlah supaya orang buat benda-benda ma'ruf, pedulikan orang-orang yang jahil. Pokok jahil ni jangan kita ambil kira sangat. Duk ambil kira pokok jahil ni lepaslah kita. Tak buat kerja lah kita. Tergendala lah dia punya kerja dakwah kita. Pedulikan orang-orang yang jahil. Gitu ya. Pedulikan orang-orang yang jahil. Maka Sayyidina Umar bila dengar ayat ni, nak merah hamma ni hajat. Kalau bahasa semua saya sebut sani lah, nak wilala. Kita jemah gitu. Tapi bila kena ayat Quran, bila Hur bin Qais tu baca ayat Quran tu, engkau Qais, Hur bin Qais ni hadirat salah seorang sahabat Nabi yang hafal Quran 30 juzuk ni. Hur bin Qais ini muda lagi dianya, tuanya. Bila Sayyidina Umar dengar gitu, Sayyidina Umar pun dia tak jadi. Sebab tu ulama antara kelebihan Sayyidina Umarnya, dia bila dengar ayat Quran memang dia waqafan, dia duduk diam lalu. Itu panggil baik-baik dia tu dia moyok lalu kalau dengar ayat Quran. Senyap lalu. Hadis ni hadirat Imam Nawawi letak di bawah tajuk sabar. Jadi beberapa perkara kita boleh ambil pengajaran daripada hadis ni. Yang pertama sekali terlebih dahulu
Kalau Imam Nawawi meletakkan hadis ni di bawah tajuk sabar, di bawah tajuk sabar, tapi kita tengok ulama-ulama lain, misalnya hadis ni kalau kita tengok dalam kitab Bukhari, dia duduk di bawah tajuk Kitabut Tafsir, tajuk besar. Kitab ni Kitabut Tafsir, mana tajuk besar tentang tafsir. Dia ada pula bab mana tajuk kecil yang berada di bawah tajuk kitab itu. Itu tajuknya ke dia? Bab tafsir suratil A'raf, bab khudhil afwa wa'mur bil 'urf. Jadi Imam Bukhari buat tajuk khususnya bab mengambil sikap pemaaf dan menyuruh melakukan kebaikan. Dia mari hadis ni. Hadis ni yang kita baca ni. Dia letak hadis tu bawah tajuk tu. Dan hadis ni juga diulang oleh Imam Bukhari di bawah bab kitab I'tisam, yang ini berpegang teguh dengan kitab Allah, di bawah tajuk kecil Babul Iqtida' bi sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Uyainah, jadi watak yang ada dalam hadis ini beberapa orang. Pertama sekali Uyainah bin Hisn, yang kedua Al-Hur bin Qais, yang ketiga Sayyidina Umar. Tu tiga watak tu yang ada dalam hadis ni. Cuba kita nak kenal lah dulu lebih kurangnya, sebelum kita pergi bincang hadis ni. Uyainah bin Hisn ni siapa dia? Disebut oleh ulama Uyainah bin Hisn ni, dia ni adalah daripada puak-puak Fazar, daripada Fazar, satu kabilah Fazari. Uyainah bin Hisn masuk Islam pada Fatih Mekah, pada zaman pembukaan Fatih Mekah lah, pembukaan kota Mekah itu pada tahun ke-8 Hijrah. Pada tahun ke-8 dia ni Uyainah bin Hisn antara orang yang mu'allafatu qulubuhum tu. Mu'allafatu qulubihim tu makna orang yang dilembutkan hati, asalnya tidak Islam masuk Islam. Termasuk orang yang mu'allafatu qulubihim, makna orang yang antara orang yang masuk Islam dan dia diberi habuan untuk menjinakkan hati dia tu. Dia ni, dan dia ni disenaraikan sebagai Arab al-Jufat, disenaraikan daripada orang kampung yang jenis kasar lah. Sebab tu kecek lagu tu Nasabah lah. Ni jenis orang kampung ni kecek kasar. Dia tak kenal putih mata orang. Dengan menteri besar pun kecek lagu tu dengan khalifah pun kecek lagu tu. Dia orang kampung lagu mana tu? Dia tak cara dah. Bahasa dia serupa dengan anak dia boleh kecek lagu tu, dengan bini dia boleh kecek lagu tu, dengan pemimpin boleh kecek lagu tu. Nak kata orang ke dia? Suara dia tu pun tak boleh volume dia pun tak boleh nak berendah dah. Ni contoh dia. Terkenal lah dia. Dan disebutkan dalam sejarah dia pernah murtad ni di zaman Sayyidina Abu Bakar. Selepas wafat Rasulullah dia pernah murtad. Dan dia ditangkap, dibawa ke hadapan Sayyidina Abu Bakar. Ni dalam kisah murtadin, kisah riddah. Pokok riddah dia ni. Dan bila di kaunseling dia, dipujuk di kaunseling, maka dia masuk Islam semula. Masuk Islam semula. Sebab tu dia ni disenaraikan sebagai sahabat. Sebab apa? Walaupun dia murtad, oleh kerana dia Islam, asalnya tidak Islam, masuk Islam, lepas tu kafir pula, tapi dia masuk Islam dan mati sebagai orang Islam, maka dia disenaraikan sebagai sahabat. Maknanya sahabat ni boleh berlaku lagu tu hati-hati lah. Mana sahabat Nabi ni boleh berlaku jadi murtad pada dia, boleh berlaku. Tapi oleh kerana dia masuk Islam semula, tak kira lah masuk Islam selepas Nabi wafat ke, mengikut ta'arifnya waktu tu masih lagi dikira sebagai sahabat. Sebab tu disebut dia ni radhiyallahu anhu. Jadi disebutkan di sini bahawa anak saudara dia, yakni Hur bin Qais ini merupakan salah seorang fuqaha qurra yang mahir Quran, hafal Quran, ingat Quran, dan dia juga dikira sebagai ahli fiqh. Ni Hur bin Qais ni orang yang alim dalam bidang fiqh. Hur bin Qais. Dalam hadis ni penting juga hati-hati kita kena tahu, sebab tu kita kena tahu bahawa bila kita baca hadis ni, salah satu perkara kena tahunya kalimah-kalimah hadis tu kita kena tahu berdasarkan kepada penggunaan Nabi. Akan rosak pemahaman kita kalau kita baca hadis, kita baca Quran, kita nak tahu kalimah dia, kita tengok kamus bahasa Arab, boleh rosak.
Sebab dia qamuh bahasa Arab ni, dia tidak tumpu dengan makna seperti yang dikendaki oleh teks agama kita. Dia semata-mata bahasa Arab. Umumnya gitulah. Jadi salah. Tak boleh. Kalau kita tengok dalam hadis ke, apatah lagi kalau kalimah-kalimah itu menjadi istilah dalam hadis. Menjadi istilah. Tak boleh. Misalnya kita tengok daripada bid'atun misalnya sebagai contohlah. Iqtida'un. Tengok dalam kaum dia tak ikut gitu jelah. Bid'ah ni ada benda baru. Pencetus kepada sesuatu gitu ya disebutnya. Iqtida'. Ikut. Dia kata ikut gitu. Sedangkan iqtida' dalam konteks hadis mana ikut Nabi dengan tahu apa yang Nabi buat. Orang baru panggil ikut. Ikut Nabi ni dia kena ada tahu Nabi buat lagu mana, baru boleh ikut. Tu. Kalau tidak ada makna tahu, maka tidak berlaku iqtida'. Jadi benda tu kita dapat melalui hadis. Baik. Nafar dalam bahasa hadis, dalam bahasa Arab ni lah. Ini bahasa Arab lah. Nafar ini sebab dia sebut dalam hadis ni, dia kata wa kana minan nafar. Hur bin Qais ni antara kumpulan yang mana sangat rapat dengan Sayyidina Umar. Jadi nafar ni kumpulan tu berapa orang? Dari segi bahasa Arab, nafar ini kumpulan yang mana bilangan dia tidak melebihi 10 orang. Tidak melebihi 10 orang dia panggil nafar. Tidak melebihi 10 orang. Gitulah. Okey, baik. Antara kesimpulan hadis ni ada, kesimpulan hadis ni apa dia kesimpulan yang kita dapat ambil daripada hadis, pengajaran dia. Walaupun dalam syarah kitab ni dia sebut beberapa perkara. Sebab dalam hadis yang kita baca tadi ada sebut berkenaan dengan orang jahil. Wa inna hadza minal jahilin. Sesungguhnya dia ni dari kalangan orang jahil. Dia pun hurailah makna jahil tu. Apa makna jahil? Tak apa, jahil maknanya tak ada ilmu. Dah lebat tu. Jahil ni bila kata seorang itu jahil, maka bukan dia jahil semua perkara. Misalnya kita kata Abu Jahal. Abu Jahal, kita panggil Abu Jahal. Orang Arab panggil Abul Hakam, pendeta Arab dia tu. Tapi bila orang Islam sebut Abu Jahal, maknanya jahil dah lebat agama, dah lebat ketuhanan, tak erti ke apa satu. Aling dah lebih dah lain, erti nabat negara je. Abu Jahal ni kaya. Dia ada aset di bumi Taif. Abu Jahal ni dia ada kebun, dia ada estate di Taif. Kalau kita baca sejarah dia, memang dia ni kaya, cerdik dia ni. Dan dia bersyair. Syair dia tu digantung di Kelambu Kaabah. Syair-syair dia. Tapi apa maksud jahil tu? Jahil agama. Sebab tu dia sebut sini, dia kata jahil ni ada dua makna. Jahil dengan makna pertama, mana tak ada ilmu, tapi dia cerdik dia, cuma dia tak ada ilmu dalam bidang tu. Misalnya kata orang jahil dalam IT, kadang-kadang PhD ke cakap tu. Cerdik yang kira baca kitab, tapi kat Allah, hamba ni komputer ni bukan tak erti, cuma suih dia yang tak tahu dia tu. Suih dia yang tak biasa guna, tak biasa petik dia tu. Jahil batu. Dia cerdik. Dalam bahasa Arab boleh kita kata jahil dalam bentuk itu. Dia ni jahil ni. Bukan makna dia tu bodoh, tak, cerdik dia, tapi jahil dalam bidang-bidang tertentu. Yang kedua, jahil dengan erti bodoh daripada asal lagi. Hak ni kalau suruh ngaji gapo pun tak erti ni. Ada juga lagu tu. Dia panggil jahil juga. Maknanya kemampuan dia tu untuk meningkat, untuk dapat ilmu tu memang nipis lah, kita tak payah lah. Dua jahil kita kena faham lah. Jadi setengah suhak. Jadi bila kata jahil, maknanya sama ada dia tidak tahu dalam bidang-bidang ilmu, bidang-bidang tertentu, ataupun jahil dengan arti as-safahu. Safah. Gitu ya. Okey, baik. Jadi kesimpulan hadis ni yang pertama, daripada hadis ni kita boleh ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, kita nampak kalau di zaman awal Islam, di zaman generasi awal Islam, qurra'ul Quran,
wa hum al-ulama'ul 'amilun bi ahkami lal mutakassibuna bi tilawati fil ma'tam wal afrah. Kedudukan orang-orang yang mahir Al-Quran di zaman Nabi, di zaman sahabat, mereka ini merupakan ulama, orang-orang alim yang beramal dengan ilmu dan orang yang mempraktikkan hukum-hukum Al-Quran dalam masyarakat. Mereka mempunyai kedudukan. Mereka ini bukanlah orang-orang yang mencari habuan dunia dengan kemahiran Al-Quran yang mereka ada. Jadi fenomena ni berlaku di zaman sahabat. Zaman sahabat orang yang mahir tentang ilmu-ilmu agama ni diambil menjadi ahli majlis mesyuarat kerajaan. Dan kita kena ingat, kita kena tahu bahawa orang yang alim di kalangan sahabat ini, dia ni menjadi tempat rujuk dalam kerajaan, dalam bab hukum hakam dan sebagainya. Boleh jadi dia jahil dalam bab pertanian, boleh jadi dia jahil dalam bab, kita kata ke dia pengurusan, tapi dia mahir dalam tentang ilmu hukum, dia tahu. Maka saya nak ambil. Sebab itulah ulama kita ada sebenarnya, dia kata ulama dalam agama kita, dia tidak syaratkan pemimpin itu mesti orang alim dalam bidang agama. Itu bukan syarat, tetapi itu satu kelebihan kalau ada tu. Sempurna lah seorang pemimpin cerdik dalam bidang pengurusan, mahir tentang ekonomi gini-gini, reti asas-asas ilmu, banyak ilmu lah, dan dia mahir dah tu, lebih lah dia. Tetapi katakanlah dia ni reti ilmu pengurusan, hebat lah, cuma dalam ilmu agama dia kurang, tak ada jadi masalah. Dengan syarat dia mengambil orang-orang yang berkebolehan dalam agama, letak sebagai penasihat-penasihat dia. Jangan dia ambil anti hadis penasihat dia. No. Kalau dia ambil anti hadis penasihat, ada orang jenis polah juga, teruklah dia ni. Cuba kita tengok Sayyidina Umar. Kalau hadis-hadis nak baca sejarah sahabat, Mubalik ni orang-orang cerdik semuanya terlibat dengan kerajaan dari segi memberi pandangan dan diminta pandangan mereka. Ini kita nampak zaman awal Islam dulu dia menghargai pandangan orang-orang alim ini. Tanya dalam bab hak sesuai, bab ekonomi lagu mana boleh kena buat lagu ni. Nak rancang ekonomi bukan dalam bidang dia. Tetapi dia dedahkan tentang ekonomi supaya dia tentukan hukum boleh ke tidak nak urus niaga dalam bentuk urus niaga muamalah macam ni, boleh ke tidak. Takut terlibat dengan riba, takut terlibat dengan hulu kita kata dan sebagainya. Yang kedua, dalam hadis ini ada semacam arahan, ada arahan ataupun ada satu bentuk kita kata pernyataan dari segi fenomena yang berjaya diwujudkan oleh Nabi sehingga dijadikan sebagai cara untuk sahabat memperkukuhkan kerajaan mereka, iaitu dengan cara mengambil orang-orang yang terpilih untuk diletakkan bersama mereka dan dijadikan ahli majlis mesyuarat mereka. Mana dalam hadis ni terang disebut bahawa sahabat Nabi ni dia pilih orang yang dekat dengan dia, dan sahabat Nabi yang jadi pemimpin ni adalah orang-orang yang dikira sebagai orang-orang yang cerdik, orang yang mempunyai kemahiran dalam bidang agama. Tu hadis ya. Baik. Dalam hadis ni, oleh kerana hadis ni diletak di bawah tajuk sabar. Mana cerita tentang sabarnya dalam hadis? Mana cerita dia ni? Hadis ni di bawah tajuk bab sabar. Sabar ni Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kita kenal backing bukan? Backing Sayyidina Umar ni memang zaman jahiliah dia backing tu. Kalau Islam boleh backing. Sayyidina Umar tidak buat sifat backing ni ada. Cuma ni lebih dia ni apa? Backing dia tu kerana agama. Backing dia tu kerana apa? Kalau agama dia tak boleh. Dia cemburu, ghirah dia terhadap agama ni tinggi, sehingga kalau orang cabul sebab dia ni habis gering dan nak jadi adil ni. Kalau tak kena ayat tak kena mana. Bila kata dia ni tidak adil, makna dia ni zalim. Zalim ni berat, zalim ni. Waktu dia terkejut tu. Terkejut dia tu. Waktu dia nak marah, tapi nak marah tu maknanya sampai ke, nak marah ni maknanya sudah sampai ke peringkat tak boleh nak kawal. Tapi bila dengar ayat Quran, dia boleh sabar. Ni sesuai dengan tajuk ni, sabar. Sabar ni makna menahan kemarahan. Kalau saya normal yang terkenal begitu baik, dah lah baik ada kuasa pula. Dah lah baik ada kuasa pula. Kuasa tertinggi. Nak ayatnya Sayyidina Umar ni, waktu ulama sebut ni antara hadis manaqib Sayyidina Umar.
Ni sahabat peringkat tinggi ni, hati-hati tak? Sahabat peringkat tinggi. Kalau kita sebagai ustaz biasa, sebagai orang kampung biasa, kita boleh sahabat tinggi dah. Ni kalau pemimpin boleh sahabat. Kuasa tentera berada di tangan dia, kuasa polis berada di tangan dia. Dia memerintah. Dia boleh buat apa saja kepada rakyat dia. Enggak uyainah ni siapa, dia rakyat biasa Tapi dia ni mana tinggi sahabat dia ni. Inilah kedudukan Sayyidina Umar. Okay, baik, hadis yang seterusnya kita nak habis bab ni. Saya tersilap tanda ingat ke habis dah bab ni. Hadis yang ke-51. Wa 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum muttafaqun alayh wal athara al-infirad bi syai' amma lahu fihi haqqun. Diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya akan berlaku selepas ketiadaanku, kata Nabi. Nabi kata selepas aku mati ni akan berlaku asarah. Asarah ni maknanya sikap tidak adil. Asarah, sikap tidak adil, atau setengah-setengah ulama sebut dia ke asarah boleh juga dengan erti monopoli sesuatu. Boleh juga. Mana orang yang sepatut berhak dapat, dia tak wiwi pada orang lain. Mana asarah mengutamakan orang lain, sedangkan orang yang berhak sebenarnya ada tidak diberikan. Itu dia panggil asarah. Kalau dalam bab perniagaan, asarah ni maknanya orang ni saja boleh buat perniagaan ni, orang lain tak boleh. Kaya lah kawan tu. Orang ni saja bekal beras misalnya, sebagai pembekal beras. Semua orang nak ambil beras kena ambil dengan dia. Gak sebutir negeri berjuta kena ambil beras dengan dia saja. Orang lain jadi tupai, gitu dia jadi token. Kaya tak ada dua kali jemaah kaya. Kaya dah hati-hati tu. Hak ni juga ulama kata asarah. Asarah. Sedangkan orang lain boleh juga sepatutnya, tapi tak boleh. Sebab apa? Ni ada jenis kerajaan-kerajaan lagu tu. Nabi kata ada. Selepas aku mati akan berlaku. Mana perkara-perkara itu asarah wa umur, dan perkara-perkara yang kamu tak yang kamu tak senang, yang kamu rasa benci akan berlaku kepada kamu. Ni dalam bab pemerintah. Hadis ni dalam konteks pemerintah. Rakyat hidup dalam sebuah kerajaan akan berlaku gitu. Maka bila Nabi sebut begitu, maka sahabat pun tanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna, wahai Rasulullah, sekiranya kami ada di zaman tu, apa yang kamu mahu kami lakukan? Kamu nak suruh apa? Kami buat apa? Kamu nak suruh kami buat apa? Bagaimana tindakan kami nak menghadapi suasana begini? Suasana kerajaan yang melakukan, kerajaan yang ada perangai nepotisme dan kronisme ini misalnya, kita kata dah. Kami nak buat lagu mana? Apakah kami nak berlarut jalan raya? Apakah kami nak tunjuk perasaan? Ataupun kami jatuh ke dia melalui pemberontakan ke lagu mana? Apa pandangan perintah daripada Tuhan? Nabi kata mana? Nabi kata tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum. Wajib kamu tunaikan hak yang wajib ke atas kamu. Kamu sebagai rakyat, apa hak kamu yang kamu kena tunai? Kamu wajib tunai. Biarlah dia nak zalim, itu hal dia. Maknanya gitu, secara asasnya begitu. Sebab tu hadis ni tak dipakai hadis ni sahaja, banyak lagi hadis lain. Kita kena tengok dalam konteks ni. Wa tas'aluna Allah alladhi lakum, dan kamu kena mohon kepada Allah hak yang sepatut kamu dapat. Kena mohon selain daripada kamu usaha, maksudnya kamu kena mohon kepada Allah. Kamu kena minta kepada alladhi lakum, sesuatu yang menjadi hak kamu. Ataupun gitu maksudnya. Kamu kena minta. Dalam hadis lain kata kamu kena doa kepada pemerintah itu yang zalim itu, pemerintah yang mengabaikan hak itu. Kamu kena mohon kepada Allah SWT. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Asarah dengan erti infiradu bisyai', maknanya mementingkan diri sendiri, mengabaikan hak orang lain. Itu maksud dia. Jadi hadis ini ada beberapa perkara yang perlu kita faham. Sebelum yang pertama sekalinya, hadis ini riwayat daripada Ibnu Mas'ud. Abdullah juga nama.
Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah juga nama ni. Abdullah ni ramai di kalangan sahabat. Di kalangan sahabat ni ada kitab khususnya Abadilah sebut tentang Abdullah. Dan Abdullah zaman sahabat ni hebat-hebat, boleh katakan hebat-hebat lah. Jadi Rasulullah sebut gitu. Jadi perkara hak kita sebutlah ni, kita kata kerajaan mengabaikan rakyatnya, berdasar pada hadis ni benda yang akan berlaku hadirat. Benda yang akan berlaku. Kita kena faham tu. Mana kerajaan mengabaikan hak rakyat dia, benda ni memang dia berlaku, bukan kata tak berlaku. Nabi sebut masa Nabi hidup lagi akan berlaku. Dia banyak benda-benda yang kamu, bila kamu jadi, banyak benda-benda yang kamu tak suka akan berlaku. Khususnya dalam konteks kamu dengan pemerintah. Tak suka tu kadang-kadang kerana tak kena dengan jiwa dia, kadang-kadang kerana dia tak faham, macam-macam lah benda yang menyebabkan manusia tidak suka ni. Tu macam-macam. Jadi atharah itu sendiri apa atharah? Seperti yang saya sebut tadi, atharah ni dengan erti mengutamakan orang, memberikan sesuatu kepada orang yang tidak berhak dan diabaikan hak orang yang sepatutnya dapat hak tu. Dia panggil atharah. Yang kedua, atharah juga dengan erti misalnya monopoli sesuatu. Boleh ke dia berlaku projek kat tak boleh orang lain misalnya tu. Dan kerajaan apa benar misalnya berlaku gitu dalam sebuah pemerintahan. Jadi rakyat keluh kesah, rakyat tak senang. Dan berlaku banyak perkara yang kamu tidak suka. Jadi sahabat tanya lagi mana tindakan kita pada waktu itu. Sedangkan kerajaan ini kerajaan yang sah. Kerajaan yang sah mengikut syarat. Kita nak bertindak macam mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu kaedah umum, kamu tetap kena laksanakan hak kamu rakyat. Sebab rakyat ni kena buat apa? Apa hak rakyat yang rakyat kena tunai kepada pemerintah? Taat kepada pemerintah. Tetap kita kena buat tu. Cukai kita kena bayar, biarlah. No one. Sebab kita ni mana jadi kita kata rakyat, tetap kena buat tu. Mana hak tu mana pun kita boleh pahala tu. Hak dia zalim dia ke apa tu, itu dia boleh dosa. Ni dari segi huraian, lepas tu kita kena doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala biar kita dapat hak kita, dan doa kepada pemimpin dan sebagainya. Sini ni hadirat kalau kita baca dalam syarah-syarah hadis, dia sebut kenapa Nabi sebut gitu. Kenapa Nabi sebut gitu dan Nabi tidak kata gini. Kalau kita kat bakali kita akan kata gini lah. Lepas tu kita nak buat lagu mana kalau kerajaan itu zalim? Zalim lah kira-kira ni. Kalau kita kata kita pakat ramai-ramai, kita buat demonstrasi, kita buat kekacauan, kita desak secara kasar, melalui kita memberontak dan sebagainya. Tu misalnya. Kita buat gitu supaya kerajaan ini jadi tunduk kepada kehendak rakyat. Betul hadirat, tapi kesan dia lagu mana? Nabi nak ayat kitanya itu benda tu nak molek, tapi cara juga kena melalui cara yang baik. Dibimbangi takut kita guna cara yang tidak baik menyebabkan kesan dia lebih buruk daripada yang sedia ada. Cuba hadirat tengok kesan di Iraq misalnya. Benda yang berlaku dalam fenomena alam ini, benda yang berlaku ni, insiden-insiden yang berlaku ni, dia banyak nak mengajar kita. Kadang-kadang alam apa yang berlaku di dunia ni, kadang-kadang dia lebih menjadi pendidik kepada kita. Tengok Iraq, zaman Saddam pun teruk juga, bukan tak teruk zaman Saddam. Tapi bila Saddam jatuh, semakin baik ke semakin teruk? Semakin teruk hadirat. Bila Syiah naik 65%, Syiah tu lagu mana umat Islam? Tiap-tiap hari kena bunuh. Cuba tengok dalam internet, cuba tengok sahabat-sahabat kita yang ambil tahu tentang Iraq dan sebagainya. Cuba tengok. Teruk. Umat Islam disembelih tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Sebab yang buat kezaliman kepada rakyat itu kerajaan yang mempunyai kuasa. Cuba tengok apa yang jadi. Hak tu Nabi bimbing hak tu. Sebab rakyat ni kadang-kadang bacaan politik dia tu tak tepat. Bacaan politik tu tidak tepat. Lama kita memberontak, jatuh kerajaan ni naik yang lebih teruk lagi daripada tu. Tu bimbing tu. Bimbing tu. Kadang-kadang kalau kita berasa zalim pun dalam 2-3 perkara je kadang-kadang. Berlaku kezaliman itu ada lebat ni, ada lebat, tapi benda lain boleh beroperasi dengan baik lagi. Tapi kalau jatuh kerajaan itu misalnya mariak lain, kena hak tu sebenarnya munafik, musuh Islam misalnya. Lagi teruk seperti mana di era Nabi bimbing hal tu. Percaturan politik ni dia benda yang rakyat tidak boleh baca. Pemimpin pun salah baca, sah rakyat. Jadi benda-benda gitu hak bimbing je.
Jadi bila nak bertindak ni perlu diambil kira kesan buruk, kesan baik, tengok. Kalau sama-sama buruk, hak mana lebih buruk berbanding hak buruk-buruk tu. Kena tengoklah. Banyak perkara hati-hati Nabi nak mengajar. Sebab itulah dalam kitab ni antara kesimpulan yang dia buat lah. Kesimpulan yang dia buat sini. Ni. Kesimpulan mula-mula dia kata ini salah satu tanda kenabian. Mana Nabi sebut benda yang akan datang. Walaupun Nabi tak berlaku zaman Nabi kata akan berlaku. Memang berlaku sungguh. Memang berlaku sungguh. Benda ni memang fenomena. Nabi boleh sebut benda ni. Ini antara alamatun nubuwah. Antara alamat kenabian. Tu. Okey, baik. Antara kesimpulan hadis ni hadirat yang kita boleh ambil pengajar daripada hadis ni, Nabi nak mengajar kita supaya sabar menghadapi ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang itu ketentuan Tuhan. Misalnya kita ternaik harga barang, itu ketentuan Tuhan. No. Kita tidak nafi sebagai qada dan takdir Tuhan. Betul lah, kita tahu sejak azali lagi. Sekian-sekian bulan akan naik harga barang di Malaysia. Kita pun tahu waktu. Memang naik sungguh bila Allah tentukan gitu. Tetapi hukum sebab musabab itu kita kena ambil kira. Kita kata dari segi akidah ketentuan Tuhan gini betul lah tu. Tetapi dari segi sebab musabab itu kita kena ambil kira. Sebab kita kata orang itu curi. Orang itu curi, tak boleh nyalah dia curi mana ketentuan Tuhan dah gitu. Dia jadi curi naik ke atas atap tebuk bukan lah ni, orang tak tebuk dinding, orang tak cakap pintu. No, buat atap terus. Curi lah ni. Cakap atap curi. No, tak ada nak buat. Saya pernah pergi di Kuchulong, ya, tidak mana Kuchulong, kita tengok orang buat rumah tu. Ni. Bumbung ni. Siling buat kat seming. Orang kaya lah. Kata puan, no yang nak siling pun bahan dengan seming konkret. Oh, tak tahan dia kata. Hamba dia kata dia orang kaya lah. Dia duduk di Kuchulong. Saya pernah sewa di Kuchulong 2 bulan. Kejut kita kulit air. Ni memang latar. Lepas tu dia bumbung pula. Tapi siling tu dia buat dengan seming. Dia kata dia duduk KL, dia kata curi ni tak naik ke pintu lah, dia tak masuk ke pintu, dia main ke atas. Muka sahabat kau bata selit gitu, okay? Dia buat sikit dia punya tu. Akhir sekali bahan siling pun bahan dengan semua konkret. Nak naik ke mana lagi. Tu sebuah rumah satu je, rumah buat apa ni siling buat dengan semua di Kuchulong. Dia anak akak waris apa ni, kita kenal lah ayah dia tu, ayah akak dia tu. Dia cerita setahun. Kita kata nak wan, dia kata nak kata wan, memang tu hasil takdir dia jadi pencuri. Lepas tu tak boleh nak menyalah dia ke? Kita kena faham bab takdir, kena ngaji bab takdir pula ni. Mengikut faham ahli sunnah lah, mana takdir ni. No, jangan jadi bobo sepo Jabriyah, Jahmiyah tu. Dalam konteks ahli sunnah je. Tak boleh kita kata gitu. Memanglah benda tu Allah SWT buat tu mengikut ketentuan dia belaka, qada dan takdir dia belaka. Tapi Allah beri ikhtiar kan? Ikhtiar itulah ya, lepas tu Allah iringi dengan sebab dan musabab. Ikhtiar ni maknanya Allah beri keupaya kepada kita memilih yang mana pilihan yang kita ada tu dengan kadar yang cukup untuk kita ada perasaan nak buat dan perasaan tidak mahu buat. Dia ada kadar yang cukup. Itu makna ikhtiar. Misalnya kita nak makan nasi, nak makan roti, kita boleh pilih dengan sebebas-bebasnya. Kita nak makan ni, nak makan ni. Boleh. Kita boleh pilih nak mencuri atau tidak mencuri. Kita boleh pilih. Dan pilihan itu Allah beri pada kita cukup mengikut ketentuan Tuhan juga, bahawa kita pilih ni bukan ada tekanan daripada mana-mana pihak, tidak. Sebab itulah dia layak dihukum, sebab dia pilihan dia itu cukup untuk dia pilih nak buat dan tidak mahu buat. Itu mengikut pandangan ahli sunnah wal jamaah. Memang perbuatan dia itu Allah boleh sekat. Dan Allah tidak pernah menyebutkan dia Allah redha dengan perbuatan mencuri itu, tapi dia boleh untuk pilih tidak mencuri. Pilihan itu Allah boleh cukup untuk dia sebagai ikhtiar dia. Sebab ada juga ini faham ahli sunnah panjanglah bab takdir ni. Faham ahli sunnahnya gitu. Sebab ada juga setengah-setengah perbuatan manusia tak boleh pilih. Tak boleh pilih. Dia terjadi dengan bukan pilihan. Misalnya aksiden kita kata. Seorang itu bawa kereta, dia tepuh orang. Tepuh orang, kadang 5 orang sekali mati dia tepuh. Jadi hak tu bukan pilihan dia. Walaupun nampak zahir memang tepuh lah, dia langgar tapi hak tu tidak sengaja kita panggil. Bila tidak sengaja, dia panggil bukan ikhtiar. Dia tidak maksud ke ikhtiar, namun dia tidak maksud ke buat tu.
Sebab tu dalam agama kita, kalau orang tu mencuri tetapi tidak maksud, tapi kerana desakan yang kuat, misalnya musuh marah, anak lapar, boleh jadi mati, dia curi, kajian Islam tak hukumnya. Zaman Sayyidina Umar, musuh marah, orang curi tak kerat tangan, dosa tu suku, dosa juga, bukan tak dosa. Tapi nak siapa mereka hukum hudud dah. Ada syubhat di situ dia kira. Itu. Jadi sabar menghadapi makdur, sesuatu yang dah takdir kat Allah, sabar. Boleh pahala. Dan terima dengan puas hati segala ketentuan Tuhan. Sama ada benda molek, benda tuan kita terima belakang. Ni hadis nak ajar tu. Nak ajar tu. Dah Tuhan takdir ke kita, mana berada di bawah kerajaan yang zalim misalnya. Berada di bawah kerajaan yang mengabaikan hak rakyat. Kita sabar. Sebab kalau kita nak lawan pun tak jadi. So nak lawan, nak jumpa dia pun tak boleh. Lepas tu ramai pemimpin-pemimpin ni kepentingan diri. Kita hidup dalam suasana tu. Nabi kata nak tindak lagu mana? Nak tindak lagu mana? Nak suruh boleh, nak suruh tetap jadi molek suasana. Kita buat hak kita. Maknanya kajian tu dia mengabaikan hak dia, dia berdosa. Tapi kita janganlah mengabaikan hak kita sebagai rakyat. Itu Nabi nak ajar. Mana dalam keadaan macam mana pun aku nak ajar kepada kamu cara nak boleh pahala, cara nak dapat redha dalam keadaan macam mana pun. Ni contoh zaman yang tidak kita kata tidak kondusif lah, kita kata zaman yang tidak baik, tetapi kita nak rebut peluang untuk dapat pahala lebih dengan cara apa? Sabar. Nak boleh tunaikan hak, nak boleh bayar cukai, nak boleh terima ketentuan kerajaan buat gini-gini dalam keadaan kerajaan tak betul terima tu, dia perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Situ sabar kita, situ boleh pahala. Jadi nak sabar tu payah kalah. Batu setengah suara dia nyumpah parut. Setengah orang tu dia nyumpah parut. Tengok kajian TV dia tak tapak kaki lalu tu. Kadang-kadang dia je tak boleh nak kawal. Nabi tak sil lagu tu. Kesal dia bu anak tengok. Lagu ni pok dia aja. Cara tu nyumpah kecik bahasa tak boleh lagu tu. Kadang-kadang kita tengok belum ni Nabi tak sil sebab itu akhlak, buat akhlak dia masuklah ke sini. Lepas tu jadi hak Nabi nak ayat kata bukan begitu cara menangani masalahnya. Gitu Nabi nak ajar. Kita kena cerdik nak menangani masalah. Memanglah nak kira marah, kalau lebih pada tu boleh buat nak kira marah. Jangan ikut sangat, kalau nak kira marah memang boleh buat gitu. Tapi jadi berubah kah? Jadi molek kah? Tak. Hak molek lagu mana? Ni kalau tak berubah pun kita boleh pahala. Ni kalau kita duduk nyata tapi duduk sopah, tak berubah juga. Pahala tak boleh. Dosa boleh. Nak supaya boleh pahala. Lepas tu Nabi suruh doa. Lepas tu kena ikhtiar dari sudahlah, tengok dalam hadis kena ikhtiar, kena berusaha nak betul kajian tu. Ni hadis ni berkait dengan kajian ni. Nak betul lah mana nak buat, banyaklah saluran dia yang perlu kita buat. Tengoklah hadis-hadis lain pula. Tapi kuku mananya kita sebagai pemimpin masyarakat ini, dia kena sentiasa bimbing rakyat ke arah keharmonian, ke arah keselamatan. Jangan kita pula yang menjadi orang yang memanahkan suasana tu. Tak boleh. Nabi aja kan tidak beratlah. Duk mai balas lah pemimpin boleh minat air sekali. Hak duk bawah-bawah ni nyanya, tetap bawah ni ya. Benda-benda gitu hadirat yang kena jaga. Nabi nak ajar suasana tu jangan jadi lagu tu. Kalau jadi lagu tu beratlah. Dalam kampung beratlah jadi lagu tu. Selain daripada itu, antara kesimpulan hadis ni lagi ya, Nabi nak mengajar supaya kita taslim. Kita orang Islam ni kena terima ketentuan Allah. Apa yang Allah kehendaki kita kena terima. Jadi salah satu bentuk taslim, sini Nabi nak ajar panjang itu hanya dia hadis Nabi ni dia mukjizat ni. Dalam hadis ni Nabi nak ajar kita at-taslim. Taslim ni makna dia menerima kehendak Allah, ketentuan Allah. Dah Allah bagi kita kena terima. Bentuk terima tu macam mana? Allah takdirkan kepada kita sesuatu yang tidak baik berlaku. Itu ketentuan Tuhan. Akidah tu. Lepas tu bagaimana kita nak taslim sebagai orang Islam? Orang Islam ke orang yang tunduk kepada Allah. Bagaimana kaifiat tunduk kepada Allah itu? Bagaimana bentuk kita terima qada dan takdir Tuhan? Asal ni. Nabi ajar sana. Gapo dia? Apa hak kamu yang kamu kena buat? Misalnya benda yang kamu tak suka tu berkait dengan kerajaan. Sedangkan kamu ada hak yang kamu kena tunai kepada kerajaan. Kamu nak tunai ke tidak hak tu? Bila kerajaan zalim kepada kamu, tetap kena tunaikan juga. Supaya kamu boleh pahala. Ini secara prinsipnya begitulah. Kecuali dalam hadis Nabi, kecuali pemimpin itu memang berlaku kufran bawah, kufur yang nyata, tak boleh taat lah. Dia suruh benda maksiat, terang maksiat, tak ada khilaf. Tak boleh lah tu.
Tapi kalau dalam bab-bab perkara yang kita kata, contohnya dia mengamalkan nepotism, kronism, apakah kita tak boleh bayar cukai? Padahal cukai tak berkait dengan tu. Selak negara kalau rakyat tak bayar cukai. Misalnya KJL adalah KJL dia mementingkan keluarga dia misalnya, ataupun KJL tak semayang pemimpin misalnya, kita kata tak boleh, lepas tu kita tak boleh bayar cukai. Apa kaitan waktu dengan cukai? Ni Nabi nak mengajar rakyat kena rasional. Itu bab lain. Ini bab lain ni. Kalau KJL ada buat salah, kita pakat tak bayar cukai, mati KJL lagu tu, berat KJL lagu tu. Kalau kita masuk dalam, kalau kita pergi kepada sebuah dalam kerangka yang lebih kecil, kerangka keluarga, suami, isteri dan anak-anak, itu keluarga. Katakanlah ada suami buat salah, suami buat salah, isteri pun tak boleh masuk. Itu tindakan dia, tak boleh masuk. Dia pelajar pada anak-anak dia jangan taat pada, sebab ayah dia ni katakanlah tak mayasa. Lagu mana agak-agak jadi? Lagu mana agak-agak jadi? Kalau isteri pula tak masuk, tak bisa. Ataupun dia buat benda lain, rosak lagi teruk suasana, bukan lagi baik, lagi teruk. Hak daripada tak mayasa jadi tak main ngari pula, tak kita teruk, lagi teruk. Hak tu Nabi nak ajar kita. Maknanya janganlah kita lagi memburukkan. Nabi nak mengajar kita, kalau benda buruk berlaku, jangan kita memburukkan lagi keadaan. Tindakan kita mesti ke arah membaiki. Salah satu kaedah untuk membaiki kerosakan yang berlaku dalam negara, maknanya hak kita buat kok mana, biar orang lain tak buat hak dia pun. Itu cara Nabi. Jadi nak boleh buat lagu tu hati-hati, dia perlu kesabaran tu. Hak tu ya Imam Nawawi letak hadis di bawah bab sabar. Padahal satu kalimah sabar pun tak ada sebut dalam hadis ni. Tak ada sebut dalam hadis ni satu kalimah yang menunjukkan sabar. Tapi kita rangkum perkataan dia tu, maknanya maksud sabar nak boleh bertindak lagu tu kita kena kekal perasaan marah, kena kawal baru boleh buat. Kalau tidak tak boleh buat. Nak buat hal ni kalau tidak ada kesabaran tak boleh buat. Sebab tu hadis ni Imam Nawawi letak di bawah bab sabar. Seterusnya dalam hadis ni juga Nabi nak menggalakkan kita umat Islam supaya patuh taat kepada pemimpin, walaupun pemimpin itu zalim. Mana rakyat ni tetap kena melaksanakan tanggungjawab dia, iaitu taat kepada pemerintah. Dia tidak boleh memberontak dan tidak boleh melakukan kekacauan dengan maksud nak menjatuhkan kerajaan itu. Ni kalau kesalahan setahun ni maknanya mengutamakan. Misal contoh kata-kata dia mengutamakan keluarga, dia ada pemimpin lagu tu, projek-projek bui pada anak-anak dia, bui pada sahi-sahi dia. Jadi orang-orang lain sepatutnya dapat tak dapat. Misalnya pemimpin tu siapa disenarakan antara orangnya bawah pada nombor 10 kaya di Asia misalnya. Semua rakyat tahu. Misal sebagai contoh, saya pergi Mekah ni, kita bahas sebut dah. Tapi benda ni orang tahu lah dah, tidak kira ngompak dah ni. Dia hak duduk dengan saya tu 4 orang Sarawak. Orang Sarawak lah, dia ni Tok Ngulu lah. Saya tanya dia lah pemimpin masyarakat tempat dia. Dia pun cerita lah. Dia kata ada pemimpin tempat dia kaya lah, dia kata. Kaya rumah dia kata 2-3 kali masjid rumah dia sahaja. Besar lah dia kata. Lepas tu dia tahu rumah dia tu luah kawasan tu berbelah-belah hektar. Dia pera berutus pezu rumah dia. Lepas tu dia ada tasik comel lah dia kata. Memang kaya semua dia kata. Anak dia tu aset dalam bank tu puluh-puluh juta seorang-seorang. Dia sebut cerita, dia duduk rasa dia ni Tok Ngulu. Dia ni Tok Ngulu. Maknanya kaya lah, rakyatnya kaya. Ada, dia boleh berlaku gitu saja, boleh berlaku ujian kepada dia, ujian kepada kita. Jadi bila kita berada dalam suasana tu, kita nak berhadapan lagu mana supaya kita tetap dapat pahala. Kita ni kira ni nak dapat redha Tuhan dalam hidup ni, nak biar boleh pahala lagu mana. Jadi benda tu semua orang tak suka, rakyat tak suka tu. Tapi nak hadapi dengan cara Nabi sebut ni boleh, tapi kena ada sabar. Dan sabar ni, ini antara sabar peringkat tinggi. Sebab tu Imam Nawawi kalau kita perhati daripada hadis mula-mula sampai hadis terakhir, sabar ni kalau kita faham dia banyak peringkat. Kadang-kadang sabar tu dalam peringkat kita sendiri, tak kait dengan orang pun. Sabar kita sendiri kena sabar. Kadang-kadang kita rebah, kita sakit, itu kena sabar atas diri sendiri lah. Kadang-kadang sabar terhadap anak tak dengar kata. Kadang-kadang sabar terhadap isteri, kadang-kadang sabar terhadap dia. Macam-macam bentuk sabar. Hak ni sabar menghadapi pemerintah.
Banyak bentuk sabar. Sebab tu ulama kata sabar ni dia berada di mana-mana selagi manusia bernafas, di situlah ada kesabaran. Tu lah. Dari semua sudut ada. Gitulah dia. Bahkan dalam keadaan ini Nabi anjurkan supaya kita tetap patuh pada Allah. Patuh pada Allah maknanya kita patuh pada mimpi, hakikat patuh pada Allah. Tu. Dan kita tolak sebarang keburukan dan berusaha untuk islah, untuk buat perubahan ke arah yang lebih baik itu dalam apa keadaan sekalipun. Hadis yang seterusnya dua lagi hadis itu, rasa kena berhenti setakat tu lagi. Tak ada habis juga bab ni. InsyaAllah kita akan sambung semula. Jadi begitulah hadir-hadirat. Kita kena ingatlah kita ni untuk dapat sabar ni, kesimpulan yang saya buatnya berdasar pada syarah-syarah hadis ni, untuk dapat kelebihan sabirin tu, innallaha ma'as sabirin. Nak boleh hak tu kita kena korbankan diri kita sendiri, kena korbankan perasaan kita, kena korbankan tu. Kalau tak boleh korban tu tak ada makna sabar. Sabar ni mana penuh dengan pengorbanan. Sebab tu ulama kata sabar-sabar ni jihad nafsi, jihad diri tu. Jadi gitulah hadirat. Mudah-mudahan tazkirah yang akhir perbincangan kita pada pagi ini menjadi tazkirah untuk kita sendiri, saya dan hadirat. Mudah-mudahan hidup kita doalah supaya sentiasa di bawah taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.